Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 15 Mac 2021 bersama saya Kazari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Marzela Sigai, ikuti paparan berita malam ini. Seramai 5,703 orang pendidik dan pengasuh tadika serta taska dari 36 buah daerah di seluruh Sarawak kini diberi keutamaan bagi mendapatkan vaksin COVID-19 oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Persetujuan tersebut dibuat selepas KWKPK mengemukakan maklumat dan data pendidik kepada JPBN Sarawak pada 11 Mac lalu. Kita di negeri Sarawak, kita telah minta pihak HDMC supaya guru-guru taska dan tadika selain daripada di bawah KPM itu, iaitu di bawah Kemas, di bawah perpaduan, kemudian swasta juga dimasukkan dalam kategori frontliners untuk diberi vaksinasi fasa 1. Kita melihat bahawa ini penting sebab guru-guru di institusi pendidikan awal kanak-kanak mereka ini memain peranan yang penting sebagai terutama sekali untuk taska. Dalam pada itu, beliau turut menggesa agar warga institusi pendidikan awal kanak-kanak memberi persetujuan dan kebenaran untuk disuntik dengan vaksin sekaligus mendaftarkan diri menerusi MySejahtera mahupun klinik kesihatan kerajaan yang berdekatan. Institusi pendidikan awal kanak-kanak dijangka akan mendapatkan suntikan vaksin berkenaan dalam fasa pertama yang sedang berjalan bermula Februari lalu sehingga 31 Mac ini. Dan beliau minta kita hantar senarai nama. Jadi kita sudah sediakan dari segi statistik yang ini itu dia. Dari segi statistiknya maklumat pendidik dan pembantu pendidik di IPAKK. Dalam perkembangan lain, permohonan geran tahunan khas GTK bagi operator taska dan tadika yang berdaftar turut diberikan kelonggaran. Pemohon boleh mengemukakan permohonan bagi kerja penambahbaikan kecil untuk keselamatan kanak-kanak. Bagi yang baru tahun ini, kita mau ingatkan bahawa mereka mesti ada akaun sendiri, bukan akaun guna sama, no. Ianya mesti akaun khusus, misalnya persatuan PIBG ke ibu bapa bersama guru ke, khas untuk taska atau tadika, dan mesti jelas juga bagaimana RM5,000 itu akan digunakan. Dalam pada itu, seramai 90 orang pekerja Barisan Hadapan di daerah Lubuk Antu sudah menerima vaksin. Fasa pertama program vaksinasi itu melibatkan anggota polis Diraja Malaysia, rela, kaki tangan Ibu Pejabat Daerah Lubuk Antu, Pejabat Daerah Engkelili dan Majlis Daerah Lubuk Antu. Pegawai Pejabat Daerah Lubuk Antu Richard Ngumbang yang juga sudah menerima suntikan vaksin berkata, jangan takut mengambil vaksin kerana ia satu-satunya cara untuk mengekang penularan COVID-19. Saya bisa penat niatnya aja ya. Penat niat. Nadai dan nama-nama dah. Nadai aku lagi main bala ke rumah pejaya sekedar antara yo bapak suara. Kakang hati laban kita dari kita jadi ngajak ko macam-macam dari Facebook ni maka jako orang sudunya ni saya madah nyo siko nuso yang siko dari nyo namanya memberi hati silanya rawan macam ni. Bagi aku bertujuan vaksin COVID-19 tu tadi nadai bisa memberi kesan pedih sebab tubuh serta nadai ngasuh kita sebenarnya taukah sakit. Bak penemu aku dia tu, aku ngarap ke semua bala kita ke agi, kakak ngati bak kak bertujuannya anang mayuh pikir, anang mayuh rundiang. Anang kelalu mendiang ke jaku orang madah kak bertujuan vaksin COVID-19 tu ngasuh kita bisik penanggual. Aku nadai nama-nama udah bertujuk, nadai gatal, nadai hangat. Agai bala kita tiba register diri. Tahu register ngai pejabat daerah, ngau MySejahtera, ngambil ke kita boleh
menerima vaksin COVID-19 awak ke jaga kita semua. Bagi saya, vaksin ini memberi peluang terbaik kepada kita untuk kembali kepada kehidupan sebelum COVID-19. Ada pepatah mengatakan bahawa mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh yang demikian, lindungi diri, lindungi semua. Sementara itu, tuai rumah dan ketua kampung di setiap kawasan masing-masing digesa agar menggalakkan komuniti mereka mendaftar mengambil vaksin untuk keselamatan semua dan memutuskan rantaian COVID-19. Untuk rekod, vaksin COVID-19 dilaporkan selamat sampai di Klinik Kesihatan Lubuk Antu pada Jumaat 26 Februari yang lalu. Sementara itu, seramai 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Malaysia BBP Seratok turut selamat menerima suntikan vaksin COVID-19. Program vaksinasi kebangsaan fasa 1 pada hari ketiga itu di bawah seliaan pihak Hospital Seratok dan bertempat di Dewan Masyarakat Sri Krian. Program vaksinasi untuk anggota bomba itu mengikut prosedur operasi standard SOP, merangkumi proses pendaftaran dan taklimat untuk para anggota sebelum mereka dibenarkan menerima suntikan vaksin. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seratok, Nazri Muhammad, jabatan menyahut seruan kerajaan supaya anggota dan pegawai bomba menerima suntikan vaksin dan membantu mewujudkan imuniti kelompok. Bagi program vaksinasi negara yang telah disediakan, jabatan telah menyahut seruan kerajaan supaya anggota dan pegawai bomba menerima suntikan vaksin agar negara dapat membentuk herd immunity ataupun imuniti kelompok supaya penularan pandemik COVID-19 dapat ditamatkan dengan lebih cepat. Dalam pada itu, Nazri turut menasihati orang ramai, terutamanya masyarakat di Seratok, bersedia untuk menerima vaksin sekaligus membantu kerajaan memutuskan rantai pandemik COVID-19. Seterusnya, sebanyak 124,020 vaksin Pfizer-BioNTech dan 100,000 vaksin Sinovac dijadualkan tiba di Malaysia pada 22 Mac ini. Malaysia akan menerima tambahan vaksin secara berperingkat bagi menjayakan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan pada 22 Mac kita akan terima 124,020 dos Pfizer BioNTech dan 100,000 dos Sinovac. Dan pada 29 Mac kita akan terima 125,190 dos Pfizer BioNTech. Dan pada 29 Mac tersebut, kumulatif penghantaran dos Pfizer BioNTech adalah 1,350,000. Dalam pada itu, sejumlah sebanyak 125,190 dos Pfizer BioNTech yang akan diterima pada 29 Mac ini juga adalah bagi melengkapkan penghantaran untuk suku tahun yang pertama. Malaysia akan mulakan vaksinasi pertama untuk vaksin jenis Sinovac keluaran China mulai 18 Mac ini di Hospital Rembau Negeri Sembilan dan Khairi Jamaluddin akan menjadi individu pertama menerima suntikan vaksin di negara ini. Pada 18 hari bulan Mac, hari Khamis, jam 1.30 petang, kita akan mulakan vaksinasi menggunakan vaksin Sinovac di Hospital Rembau. Saya lah yang pertama yang akan terima Sinovac. Dalam perkembangan sama, terdapat 5 negeri yang paling tinggi adalah negeri Selangor, Perak, Sarawak, Kuala Lumpur dan Sabah. Selangor mencatatkan pemberian vaksin yang tertinggi sebanyak 36,163, negeri Perak 33,036, negeri Sarawak 31,527, Kuala Lumpur 28,244 dan Sabah 26,446. Manakala 5 daerah yang paling tinggi menerima vaksinasi adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 28,244, daerah Kinta Negeri Perak 10,858, daerah Kuantan Pahang 10,344, daerah Gombak Selangor 9,407 dan Kota Kinabalu 9,132.
Dalam pada itu, Khairi yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata kira-kira 1.4 juta individu yang mendaftar melalui aplikasi MySejahtera bagi menerima suntikan vaksin COVID-19 didapati tidak melengkapkan pendaftaran mereka. Mereka hanya mengisi nama dan nombor kad pengenalan untuk pendaftaran penerimaan suntikan vaksin, namun tidak menjawab soalan penilaian kesihatan serta melengkapkan alamat terkini masing-masing. Alamat ini penting untuk dimasukkan sebab kita akan memberi temu janji di pusat pemberian vaksin yang paling berhampiran dengan alamat yang anda memasuki dalam MySejahtera. Itulah sebab kita minta alamat, ya. Kita tidak ambil alamat IC sebab ramai yang tidak duduk di alamat yang ada di dalam kad pengenalan. Mereka yang tidak melengkapkan pendaftaran di MySejahtera akan menerima khidmat pesanan ringkas bagi meminta mereka melengkapkan pendaftaran di aplikasi berkenaan. Setakat ini, lebih 5 juta individu telah mendaftar untuk menerima suntikan melalui aplikasi MySejahtera, manakala 44,399 individu pula mendaftar melalui laman web dan call center. Mengikut rasio pendaftaran kepada populasi sasaran daripada MySejahtera, ini meliputi 22.8% daripada penduduk yang disasarkan. Bilangan temu janji yang telah pun kita keluarkan kepada fasa pertama adalah 391,877. Untuk rekod, 301,699 telah menerima suntikan vaksin menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan antara penerima itu adalah jururawat 23.86%, doktor 22.23%, kumpulan kesihatan lain 23.40%, tentera, polis dan lain-lain 21.33% dan hanya 0.11% melibatkan anggota pentadbiran iaitu 302 orang. Inisiatif Kerajaan Sarawak membantu pelajar membayar balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN wajar dicontohi negeri lain. Negeri lain wajar menjadikan usaha Sarawak membantu rakyatnya membayar baki hutang pinjaman PTPTN sebagai pilihan utama bagi pemberian insentif dalam perancangan belanjawan negeri untuk manfaat rakyat. PTPTN dalam satu kenyataan berkata, cadangan ini dilihat amat sesuai dikala rakyat terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Sarawak melalui Yayasan Sarawak telah membantu sehingga 9,000 peminjam menyelesaikan 30% daripada baki hutang pinjaman PTPTN dengan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit pada 5 Mac lepas. Peminjam tersebut terdiri daripada anak-anak Sarawak yang telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 30% daripada pinjaman PTPTN mereka. Ini menjadikan Sarawak merupakan satu-satunya kerajaan negeri yang memulakan usaha proaktif tersebut. Inisiatif berkenaan dilaksanakan berdasarkan polisi dan prosedur yang ditetapkan oleh Yayasan Sarawak. Peminjam PTPTN tidak perlu mengemukakan sebarang permohonan dan boleh membuat semakan bagi nama peminjam yang layak melalui portal rasmi PTPTN mulai 15 Mac ini. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami. Kita ke perkembangan seterusnya. Kementerian Kesihatan menjangkakan 500 kes harian positif COVID-19 menjelang Mei ini. Betul. Bagaimanapun Marzela, Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, bergantung kepada tahap kepatuhan rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Beliau berkata jangkaan itu dibuat berdasarkan trend penurunan nilai kebolehjangkitan atau R0 iaitu 0.87 pada Ahad berbanding 0.9 pada 28 Februari lepas. Namun begitu, jika sekiranya SOP ini tidak dapat dipatuhi, RT dijangka akan meningkat semula melebihi 1.0. Begitu juga dengan bilangan kes harian. Untuk rekod sehingga Ahad, kebanyakan negeri telah mencapai nilai R0 kurang 1.0 kecuali Terengganu dan Pulau Pinang. Seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bagi Kampung Bintawak Kuching berkuat kuasa
16 Mac hingga 29 Mac 2021. Keputusan ini dibuat memandangkan kes positif dari kampung ini kian meningkat. Sementara itu, 211 kes baru telah pulih dilaporkan pada Isnin dan telah dibenarkan discharge dari hospital. Manakala 251 kes baru COVID-19 dikesan di Sarawak dengan Sibu masih mencatatkan kes tertinggi. Pada masa yang sama, satu kes kematian baru melibatkan warga emas tempatan berusia 64 tahun. Mengenai kluster pula, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu lagi kluster baru iaitu kluster Jalan Tanjung Bintulu. Sementara itu, jumlah kes sembuh seluruh negara adalah 1,973 kes, melebihi jumlah baru COVID-19 iaitu 1,208 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah berkata, 9 adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Selangor mencatatkan kes harian tertinggi dengan 379 kes, diikuti Sarawak, Pulau Pinang dan Johor. Selain itu, terdapat pertambahan sebanyak 3 kes baru kematian dilaporkan. Setakat ini, 155 pesakit sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi dan daripada jumlah itu, 70 orang memerlukan bantuan pernafasan. Hanya 63.1% pengguna di Malaysia mempraktikkan hak mereka. Ini didedahkan melalui Indeks Pendaya Upayaan Pengguna. Dengan peratusan ini, ia masih dikategorikan pada peringkat sederhana. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHCP menyasarkan indeks pendaya upayaan pengguna di negara ini dapat dipertingkatkan melebihi 85%. Menurut Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, sasaran ini bakal dicapai dalam tempoh 2 tahun lagi. KPDNHCP juga akan terus membantu persatuan pengguna di semua peringkat bagi tujuan terbabit seiring negara maju lain. Indeks ini menunjukkan bahawa pengguna di negara kita ini masih belum benar-benar menghayati dan mempraktikkan hak-hak mereka sebagai pengguna. Kementerian akan terus merangka program advokasi di setiap peringkat masyarakat bagi menangani isu-isu kepenggunaan semasa dalam memberi pendidikan kepada pengguna mengenai kelestarian alam sekitar dengan kerjasama NGO, komuniti dan masyarakat awam. Sementara itu, kerajaan bersetuju menerima cadangan KPDNHCP menjadikan 15 Mac setiap tahun sebagai Hari Pengguna Kebangsaan yang disambut serentak dengan Hari Hak Pengguna Sedunia setiap tahun anjuran Consumers International sejak 1983. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK akan melaksanakan 86 program dengan jumlah peruntukan 5.15 bilion ringgit pada tahun ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, ia sebagai usaha untuk mengembangkan sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS. 86 program untuk usahawan dan bakal usahawan itu dilaksanakan di bawah rangka kerja perancangan strategik 2021 MEDEK berdasarkan pendekatan 5E iaitu Enculture, Enable, Empower, Energize and Engage. Peruntukan 5.15 bilion ringgit itu bukan hanya datang dari MEDEK tetapi juga daripada kementerian lain seperti Kementerian Kewangan termasuk Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Saya dimaklumkan pada hari ini, Datuk Kesu akan menyerahkan kepada saya perancangan strategik 2021. MIDEK yang dirangka berdasarkan pendekatan hala tuju 5E dengan penglibatan semua bahagian dan agensi di bawah MIDEK. Perancangan strategik ini telah digariskan pelaksanaan 86 program dan akan memberi manfaat kepada usahawan dan bakal usahawan di pelbagai peringkat dan latar belakang. Beliau juga optimis dapat mencapai sasaran melahirkan 100 jutawan setiap tahun dalam kalangan usahawan PKS. Sehubungan itu, agensi MEDEK iaitu Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dan SME Corporation Malaysia telah mengenal pasti individu yang boleh didorong ke hadapan. Bagi mengurangkan birokrasi dan menambah baik sistem penyampaian agar usahawan terjejas mendapat bantuan pembiayaan dengan segera, MEDEK telah mengurangkan tempoh proses pembiayaan dan mempermudahkan proses permohonan.
Seterusnya, 523 lokasi di negeri Sarawak menerima perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit. Kerja-kerja pemasangan dan penyediaan perkhidmatan ini pula dibuka semua pemegang lesen yang berminat. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kerja-kerja itu melibatkan 839 lokasi di Malaysia selain Sarawak iaitu di Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Selangor dan Sabah. Penyediaan prasarana dan perkhidmatan jalur lebar mudah alih dan selular awam akan mengambil masa untuk dilaksana lebih-lebih lagi di kawasan terpencil dengan mengambil kira kepadatan penduduk dan keadaan bentuk muka bumi. Bagaimanapun, kerja-kerja pemasangan ini dijangka siap menjelang Oktober 2021. Ia sekaligus menjadi penyelesaian yang segera dan kekal kepada masalah kesaling hubungan. Justru pemegang lesen yang berkelayakan boleh mendaftarkan diri dan mengemukakan draft rancangan perkhidmatan sejagat seperti di bawah Peraturan 5 Peraturan Komunikasi dan Multimedia Pemberian Perkhidmatan Sejagat 2002. Sesuai dengan inisiatif di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, penduduk di setiap lokasi berkenaan akan berpeluang menikmati perkhidmatan Wi-Fi percuma pada purata kelajuan 35 Mbps melalui perkhidmatan ini. Dalam pada itu, MCMC memaklumkan sebanyak 178 lokasi terlibat di Semenanjung, manakala Sabah mempunyai 138 lokasi. Lagi perkembangan dalam negeri, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT PDRM Sarawak telah memutuskan operasi khas ubah suai egzos yang bermula pada 1 Mac lalu dan dijadualkan tamat pada 14 Mac 2021 akan dilanjutkan. Dan untuk makluman semua, operasi ini telah pun dimulakan pada tarikh 1 hari bulan Mac tempoh hari dan semalam iaitu bertarikh 14 Mac 2021 adalah hari ke-14 operasi ini dijalankan. Dan operasi ini telah pun dilanjutkan tempoh dan akan diteruskan sehingga ke hujung bulan ini iaitu sehingga tarikh 31 Mac 2021. Setakat 14 Mac 2021, 193 operasi telah dijalankan dan sebanyak 7,655 kenderaan telah diperiksa dalam operasi tersebut yang dilaksanakan JSPT PDRM Sarawak bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Alam Sekitar JAS. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 286 saman telah dikeluarkan oleh JSPT dan 42 kompaun pula daripada JPJ dan JAS. Yang mana pecahannya adalah motosikal 205, kereta 103 dan lain-lain sebanyak 7. Dan bagi saman yang dikeluarkan ke atas lain-lain kesalahan semasa operasi op exhaust bising ini dijalankan adalah sebanyak 1,859. Beliau menegaskan orang ramai yang mengubah suai kenderaan mereka untuk kembali menggunakan barangan asal dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Seorang pengurus kuari maut selepas pacuan 4 roda dipandunya bertempung. Sebuah lori simen di Jalan Batu Kitang berhampiran Kampung Bumbuk Badawan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak Superintendent Alexander Nagacabu berkata, mangsa dikenali sebagai Lai Chung Tai, 77 tahun yang berasal dari Kranji Bau disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kemalangan berlaku sekitar jam 9.50 pagi melibatkan 2 kenderaan iaitu sebuah pacuan 4 roda yang dipandu mangsa seorang diri dan sebuah lori yang dipandu seorang lelaki berusia 62 tahun. Alexander berkata akibat kejadian, pemandu tersebut mengalami kecederaan di kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh paramedik di Hospital Umum Sarawak. Manakala pemandu lori tersebut tidak mengalami sebarang kecederaan dan kes masih dalam siasatan iaitu di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lelaki ditangkap kerana disyaki menjual loteri haram di Pasar Basah di daerah Bau. Ketua Polis Daerah Bau DSP Poji Nyaun berkata, anggotanya di bawah Op Dadu telah melakukan pemeriksaan di lokasi selepas menerima maklumat. Hasil serbuan berjaya membongkarkan kegiatan suspek berusia 39 tahun yang menjual loteri awam tanpa lesen.
Suspek dan barang rampasan kemudian dibawa ke IPD Bau untuk tindakan selanjutnya. Kes disiasat di bawah Seksyen 4A-A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Buat julung kalinya, program realiti pertama TVS iaitu TV Stars akan bersiaran pada hari esok. Betul, Marzila. Saya pun tak sabar nak melihat bakat-bakat menyanyi dari 6 orang peserta yang telah dipilih. Untuk mengakhiri utama malam ini, saksikan sedikit bingkisan mengenai program TV Stars. Saya Kazari Afindi. Dan saya Marzila Sigai. Salam hormat dan Selamat jumpa malam. lagi.